Saya dengar penjelasan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri kata jangan risau. Ini merupakan pilihan ibu bapa. Tan Sri Yang Dipertua dijual sebagai pilihan. Tetapi pilihan yang diwarnai dengan tekanan 2 darjat dan tekanan sistem kasta awal dalam pendidikan. Kenapa saya katakan ini pilihan berdasarkan kepada tekanan? Kita perlu lihat apa yang ibu bapa akan fikirkan. Adakah ibu bapa ingin memilih untuk tidak menghantar anak mereka dan anak mereka itu besar kemungkinan dilabel sebagai anak yang lembab, tidak cepat belajar, tidak lepas saringan diagnostik? Mestilah sebagai ibu bapa kita mahu our children to have an upper hand. Masuk awal, dapat pengalaman yang lebih baik. Kalau lambat pun mungkin boleh catch up jika nak dibandingkan dengan anak yang setahun lewat dan selepas itu ada stigma. Oh, ni budak lambat. Sebab itu anak saya masuk 6 tahun, anak kamu masuk 7 tahun. Saya tanya anak keluarga yang lain, jiran saya, oh kamu lepas ujian saringan. Alamak, anak saya tak lepas lah. Sebagai ibu bapa mestilah mereka nak hantar anak mereka pada umur yang lebih muda. Kerana ada seperti dalam bahasa Inggeris yang namanya game theory. If you don't act first, you will be placed at a disadvantage. Ataupun stigma yang akan wujud di antara anak yang masuk lewat dan dilihat sebagai pelajar, minta maaf, labelnya pelajar yang lembab. Lebih teruk, Tan Sri Yang Dipertua, apabila 1 hari selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan, tak apa, ini ada pilihan. Yang Berhormat Menteri Pendidikan pula umumkan, jangan risau, bukan semua boleh join. Kita akan ada saringan diagnostik dulu. Saya dengar apa maksud saringan diagnostik. Saya ikut wawancara ini. Yang Berhormat Menteri kata akan ada ujian kemahiran dan psychoanalysis untuk melihat ketersediaan anak-anak ini. Let's be clear. Siapa yang mampu lulus jika nak dibandingkan dengan semua anak-anak yang nak masuk, tapi siapa yang akan lulus? Ini adalah anak orang kaya atau anak yang berkemampuan kerana mereka dah masuk ke prasekolah, kerana mereka mampu atau dihantar kepada prasekolah yang berkualiti. Bandingkan dengan anak-anak yang tak masuk prasekolah, tak mampu, tercicir. Bagaimana nasib mereka kalau mereka tidak lepasi ujian saringan ini? Bagaimana pula anak-anak late bloomers, anak-anak neurodivergent? Late bloomers dengan neurodivergent ni betul, di mana mereka mungkin tidaklah begitu cerdik, pandai, mereka tak boleh network pada umur yang muda, tetapi 10 tahun selepas itu they can become better. Nasib mereka kalau mereka tak lepas ujian diagnostik atau saringan ini, they will be punished. Hukumannya bukan setakat mereka lambat masuk darjah 1, selama-lamanya sampai sekolah rendah ke sekolah menengah, mereka akan 1 tahun belakang daripada kawan-kawannya yang lain. Indirectly itu adalah cara untuk kita menghukum late bloomers dan anak-anak neurodivergent ini. Ini perkara yang saya sangat risau, Tan Sri